Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya berserta rakan-rakan yang lain akan membentangkan Business Model Canvas BMC Pitching. Kami dari kumpulan 3 Section 11. Nama syarikat kami ialah Puka Dessert. Nama ini dipilih kerana ianya unik, mudah diingat dan menggambarkan fokus kami dalam menghasilkan pencuci mulut yang berkualiti dan premium. Seterusnya ialah kami punya tagline. Tagline kami ialah Homemade with Love. Ini menunjukkan bahawa setiap produk yang kami hasilkan itu dilakukan dengan penuh kasih sayang. Seterusnya logo. Logo kami ini menampilkan imej puding karamel di mana ianya melambangkan produk utama kami. Seterusnya, slide ini menunjukkan struktur organisasi syarikat kami di mana setiap ahli kumpulan mempunyai peranan masing-masing untuk memastikan operasi berjalan dengan lancar. Saya, Sakira Balkis binti Abdullah, berperanan sebagai pemilik ataupun CEO dalam syarikat ini, dibantu oleh Sofia Nur Haslinda, berperanan sebagai pengurus operasi, Zilman Itisham, berperanan sebagai pengurus keuangan, Dayang Nur Syakila, berperanan sebagai pengurus pemasaran, Abidur Rahman, berperanan sebagai pengurus jualan, Siti Nurdiana binti Lacing, berperanan sebagai ketua pengeluaran, Ifa Hafiza, eksekutif pembukusan dan kualiti. Dan akhir sekali, Jul Asrul Juaini, berperanan sebagai logistik dan penghantaran. Okey, seterusnya adalah jenis praktikum perniagaan. Perniagaan yang dijalankan ialah perniagaan makanan kecil berasaskan makanan food-based business. Perniagaan ini memiliki konsep homemade dessert iaitu pencuci mulut yang dibuat sendiri menggunakan bahan berkualiti. Operasi perniagaan dijalankan melalui ambil pesanan iaitu secara online dan penghantaran terus kepada pelanggan untuk memudahkan pembelian. Okey, seterusnya industri makanan dan minuman F&B iaitu industri food and beverage merujuk kepada bidang yang melibatkan penyediaan, penghasilan dan penjualan makanan serta minuman kepada pelanggan. Industri ini sentiasa berkembang kerana makanan merupakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Rahman, nombor matrik BA210834. Saya akan menerangkan mengenai slide seterusnya iaitu mengenai produk yang kami pilih. Jadi produk yang kami pilih adalah puding karamel, iaitu sejenis pencuci mulut yang lembut dan juga bertekstur. Jadi untuk idea inovasi, kami hanya membuat penambahan topping seperti Milo dan juga Oreo yang membuatkannya lebih menarik berbanding puding karamel yang klasik. Hai, Assalamualaikum and selamat petang. Nama saya Dayang Syakila binti Badrinsya, nombor matriks BA24110286. Okey, saya akan membentangkan part yang keempat iaitu bagaimana idea ini dikenal pasti. So first, sebab permintaan tinggi kerana dessert ni manis and murah. So before kami jual puding caramel ni, kami buat soal selidik dulu tentang dessert yang permintaan tinggi lah yang student mau. So kami letak situ ada beberapa pilihan and then memang ramai pilih puding caramel. So kami semua setuju untuk buat puding caramel lah sebagai kami punya bisnes. And then reason yang kedua kenapa kami pilih puding caramel sebab puding caramel ni mudah untuk dibuat and then kos dia rendah Syak. Dan dia punya bahan-bahan pun mudah je seperti telur, ais dan vanila. So reason yang ketiga why kami pilih puding caramel sebagai bisnes kami ialah sebab kami terinspirasi dari trend dessert homemade di media sosial. Trend ni bermula daripada influencer yang bernama Khairul Aming. Dia buat resepi ni and then menjadi trend di kalangan anak muda, lagi-lagi yang sentiasa ikut perkembangan media sosial terkini. So kami terinspirasi untuk jual kerana kami tahu student memang tak akan mampu buat ni kerana ia memerlukan dapur and banyak lagi kerja. So kami memilih puding caramel untuk dijual. Semua bersetuju untuk buat puding caramel dan meletakkan Puka Dessert sebagai nama jualan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sofia Nur Haslinda binti Sabri, pemegang kad matriks BA24110348. Hari ini saya ingin membentangkan bisnes model Canva bagi perniagaan kami iaitu Puka Dessert dengan tagline-nya Homemade with Love.
Pertama sekali, dari segi rakan kongsi, kami bekerjasama dengan pembekal bahan mentah, pembekal packaging dan juga platform jualan. Untuk memastikan operasi kami berjalan lancar. Seterusnya, bagi aktiviti utama, fokus kami adalah memasak puding, melakukan packaging yang kemas dan menarik serta menjalankan pemasaran secara online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan juga TikTok. Untuk nilai utama iaitu value proposition, produk kami menawarkan puding yang lembut, premium dari segi rasa tetapi masih mampu milik untuk semua orang. Selain itu, puding kami juga dibuat secara homemade, iaitu dibuat sendiri bagi menjamin kesegaran serta menggunakan packaging yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan. Dari segi hubungan pelanggan, kami mengutamakan layanan mesra, respon yang cepat terhadap pelanggan serta menawarkan promo dan combo bagi meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Bagi saluran iaitu channels, kami menggunakan platform seperti Instagram, TikTok dan juga WhatsApp serta Facebook untuk membuat pemasaran dan juga tempahan. Kami juga menyediakan perkhidmatan seperti COD iaitu cash on delivery dan juga jadi perkhidmatan COD ini untuk memudahkan pelanggan untuk mendapatkan produk kami. Seterusnya, segmen pelanggan kami terdiri daripada pelajar universiti, pekerja dan juga peminat dessert yang mencari manisan yang sedap dan juga mempunyai harga yang berpatutan. Untuk struktur kos utama melibatkan bahan mentah seperti telur dan juga banyak bahan lagi, packaging, kos pengantaran serta kos pemasaran. Akhir sekali, bagi aliran pendapatan iaitu revenue streams, kami menjana pendapatan melalui jualan per bekas, juga langganan mingguan atau bulanan serta charge penghantaran. Kesimpulannya, Puka Dessert ni bukan sahaja menawarkan produk yang berkualiti, tetapi juga memberi pengalaman manisan yang dibuat dengan penuh kasih sayang. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama dia Barizil Mat Itisham bin Muhammad Tamzil, pemegang matrik BA 24110642. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kos bahan untuk puding karamel by Puka Dessert. Pertama sekali kita dapat lihat untuk seunit puding karamel kita memerlukan 4 bahan iaitu telur, esen vanila, susu cair dan susu pekat. Okey, yang pertama adalah telur. Ukuran adalah 30 biji, sajian 1 biji. Satu sajian memerlukan 1 biji dan kos untuk 30 biji itu ada RM15 dan kuantiti 1 dan kos yang digunakan untuk per unit adalah 70 sen. Seterusnya esen vanila. Ukuran 50 gram yang digunakan untuk satu sajian 25 gram. Kos RM2.50 untuk 50 gram dan kuantiti 1. Kos per unit adalah 12 sen untuk per unit. Seterusnya susu cair. Ukuran 500 gram, sajian 100 gram. Kos RM3.50. Kuantiti yang digunakan adalah 1 dan kos untuk per unit untuk susu cair adalah 85 sen. Kemudian susu pekat ukuran 500 gram, sajian 50 gram, kos RM3.50, kuantiti 1 dan kos untuk per unit untuk susu pekat adalah 43 sen. Dan seterusnya kita beralih kepada topping. Topping yang kami gunakan adalah Milo dan Oreo. Ukuran adalah 500 gram, sajian 5 gram, kos 50 sen untuk dan kuantiti 1. Kos untuk per unit untuk topping adalah 20 sen. Jadi total untuk makanan adalah RM2.30. Oke, seterusnya kita beralih kepada kos bahan untuk pembungkusan. Oke, kita mulakan dengan ada 4 kompartmen yaitu bekas, stiker logo, bag plastik dan sudut plastik. Oke, first adalah bekas.
bekas dibeli untuk satu kali beli 100 pieces dengan harga Rp35 yang digunakan satu untuk cost per unit 35 sen. Stiker logo dibeli sekali ada 100 pieces juga dengan harga Rp13 10 sen. Jadi cost untuk per unit 13 sen. Terusnya bag plastik 70 pieces untuk satu kali beli dengan harga Rp88 yang digunakan satu, jadi cost per unitnya adalah 11 sen. Dan air sekali sudut plastik yang dibeli untuk satu kali adalah 100 pieces dengan harga Rp5.50 yang digunakan satu, so cost untuk per unit adalah 0.6 sen. Jadi tadi untuk pembungkusan dengan cost tambah semua adalah 65 sen. Akhir sekali kita beralih kepada cost bahan yang secara keseluruhan, di mana kita cost bahan untuk makanan dan cost bahan untuk pembungkusan kita campur sekali, di mana cost makanan jumlah sebanyak Rp2.30 tambah dengan cost pembungkusan yaitu 65 sen, yaitu Rp2.95. Lepas itu kami telah memilih kenaikan harga sebanyak 50% dari Rp2.95 menaikkan harga Rp5.90, dan kami memilih untuk genapkan untuk memudahkan pelanggan untuk membeli dengan harga jualan yaitu Rp6. Seterusnya, risiko perniagaan. Pertama, puding tidak tahan lama. Puding ini merupakan salah satu produk yang mempunyai jangka hayat yang pendek dan mudah rosak jika tidak disimpan dengan betul. Ini boleh menyebabkan kerugian sekiranya stok tidak habis dijual dalam masa yang singkat. Dan yang kedua ialah persaingan daripada dessert lain. Pasaran dessert sangat kompetitif dengan pelbagai jenis dessert seperti kek, brownies dan juga minuman manis. Pelanggan mempunyai banyak alternatif, jadi mereka mungkin boleh beralih kepada produk lain. Dan ketiga ialah kenaikan harga barang mentah, di mana harga barang mentah seperti susu, gula dan juga telur boleh meningkat dari semasa ke semasa. Ini akan menyebabkan kos pengeluaran dan mengurangkan margin keuntungan bagi pengeluar. Dan yang terakhir ialah segelintir orang tidak menyukai dessert, di mana tidak semua segelintir individu tu gemar makan makanan yang manis seperti puding yang boleh menghadkan lagi sasaran pasaran. Ini menyebabkan permintaan mungkin tidak konsisten dalam kalangan pelanggan. Oleh itu, variasi produk atau pilihan kurang manis ni juga boleh dipertimbangkan untuk menarik lagi lebih ramai pelanggan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Julius Binjo ini akan meneruskan pembentangan sekaligus menyimpulkan slide ini. Perniagaan puding karamel yang kami jalankan ini mempunyai potensi yang tinggi karena mendapat permintaan yang stabil dan kos yang agak sedikit rendah. Untuk pelaksanaan, kami akan menggunakan kaidah tester sampel untuk menarik pelanggan lah. Jadi selain itu, kami akan membuat promosi di beberapa media sosial dan menggunakan sistem pre-order. Kami melakukan sistem pre-order ini supaya tidak berlaku pembaziran. Oke, seterusnya bagi rujukan dan lampiran seperti yang telah terpapar ini, kami menggunakan sumber daripada Facebook, lebih tepatnya di bagian marketplace untuk melihat tren jualan puding karamel yang kami lakukan inilah. Selain itu, ini merupakan contoh gambar produk kami sebagai rujukan bentuk dan pembungkusan yang menarik untuk pelanggan, untuk customer kami. Dan yang seterusnya adalah rujukan dan lampiran atau survei pelanggan. Ini ialah hasil survei pelanggan kami. Jadi majority responden ini menyukai dessert seperti puding karamel. Kebanyakan mereka membeli dessert secara sederhana dan lebih gemar rasa yang manis yang seimbang, tidak begitu manis. Jadi ini menunjukkan produk kami ini sesuai dengan cita rasa pelanggan. Sekian, terima kasih.